Okay, baik. Selamat kembali ke rancangan Rukia dan Mantra bersama Heti Salini bahagian kedua. Baik, Rusdi ada soalan untuk Yati tadi? Oh, tadi aku curious lah. Tadi dia Apa dia? cakap bila dia jumpa Bomo kan. Dia cakap dia punya Bomo bilang Heti kan, bilang you macam mana nak kasih you punya laki ataupun laki yang you tahu tu dengar cakap you kan. Dan suka kat Suka kat you, dengar apa you cakap semua. Patuhlah. Patutlah. Kan? Tunduk lah. Tunduk So, je. dia punya Bomo tu Lembut ada sikit kasih tu. instruction tak? Macam mana nak buat ni, you know? Ada. Macam mana tu? Ada. Tapi I rasa macam ridiculous lah. Tapi I tanyalah, pakcik buat apa? Dia kata kalau kau nak kasih lelaki ni, boyfriend kau dengar cakap kau, kau ambil air lah. Apa-apa air. Apa-apa air kita ada. Mineral water ke, apa ke. Sebelum kau kasih dia minum, kau buka, kau minum dulu. Tapi kau jangan telan. Terus kau luih balik. Lepas tu kau kasih dia. Cakap, kau minum, lepas tu kau Kau ludah luih balik. balik. Ludah balik? Yes. Dah kenapa pakcik? Lepas tu kau kasih dia Kenapa minum. selalu ludah? Kita hygiene lah bro. Aduh. Hello. Dia ada suruh cakap macam mantra-mantra ke apa? Tak ada. Tak Just ada. buat gitu je. Dia buat gitu. Ada. Dulu I think ada yang dia pernah ajar I untuk cakap lah, like you know, like recite ke apa semua. Tapi I dah lupa apa dia. Pasal it happened like about 20 years ago. Oh, 30 years back. When I was really, I think more lah. When I was really young, 19, ada calculator. When I was about 19 years old. COVID belum ada. Mana ada COVID, duit je. Kalau orang tu ludah tu kuning-kuning keluar kan. Kasi minum kan. Oh ya. Alamak. So macam tu lah bila tapi bila kita macam betul ke? Pasal kita pernah dengar bila orang cakap nasi kangkang lah. Nasi Apalah kangkang. memang ada kan? Memang ada memang benda ada. ni. Sedap Memang bedi. ada. Tak, aku tak tahu nasi kangkang ni apa. Bukan aku yang kangkang nasi tu kasih boyfriend aku, tak ada. Habis? Tapi kita memang pernah dengar benda-benda ni muncul exist. Ya. This thing memang ada. So Bomo tu ada bilang juga Tak ada. saya ni ada nasi kangkang juga. Paket dia tak gini-gini ada. tak ada. Tak kelakar awak Betul package Dia ada dah package pula kata ikhlas. Ikhlas. Pakcik ni. So that is the thing that I experience lah. Tapi I rasa walaupun I naif, walaupun umur I nak 19 tahun, tapi bila kita balik tu, kita fikir balik, kita tak sepatutnya buat orang tu sukakan kita, tunduk pada kita, buat dia macam tu. Jadi lembu lah kira. Buat apa kan? Tapi at the end of the day, mesti dia sedar kan? Like okay, she's been doing this to me for years and all that. You know, benda-benda tu semua pada hati is not right and tak elok. For me lah. Betul. Agree? I think betul. untuk kebanyakan orang pun benda ni adalah macam tak masuk akal lah. Ya, betul. Doesn't make sense right? Macam minum kau ludah balik. Ya, betul. Something. Syirik lah Yes, I can see that. Itu memang syirik kot benda tu. So kalau macam benda begini kan, so dia dah pakai a medium lah, macam pakai jin lah untuk actually you know buat seseorang tu patuh dengan seseorang lah by doing that practice. So what you advise to people out there, adakah benda ni kalau buat, would that be effect to these people yang kalau for example in the future dia nak taubat ke atau Maksudnya kalau aku yang menyihir orang tu, aku nak macam mana side effect aku kena? side effect Kita kena faham bahawa makhluk jin ni bila diorang bekerja, diorang tak kerja for free. Mesti ada ya dia ke? punya timbal dia, tumbal dia yang diorang akan ask for you. Sama ada anak keguguran ataupun anak mati lemas, dia tak akan minta directly kat you. Tapi kalau dia tak dapat daripada you, keturunan you nanti dia akan mengganggu. Ya ke? So ni ada dia punya makhluk jin. 99% kita tak akan boleh percaya makhluk jin ni. Jadi kalau barang siapa mereka yang menggunakan sihir-sihir ni dalam untuk merosakkan rumah tangga orang dengan sihir pengasih, pemisah ni semua, cepat-cepatlah taubat kepada Allah SWT. Dan jangan sesekali bermain dengan sihir ataupun berkawan berteman dengan makhluk jin. Pasal dia punya consequences dia tu besar, teruk lah. kuat lah. teruk. Tapi macam mana pula kalau macam your what will you say kalau macam dia cakap yang dikasih darah apa semua, memang betul benda tu?
Maksudnya tu apa? Darah. Macam dia Oh, gantikan macam offering offering Ah. bagi darah. Kasih Kasih makan kita jin punya- lah. Kasih toyol lah. Makan Toyol isap darah jari apa kita semua. kan. Oh, Like I said lah, itu adalah dia punya tumbalan dia. okay. Kalau you kasih apa yang benda tu, let's say sihir ke jin lah. Kalau dia, you cakap dengan dia untuk kasih you duit lah duit. Dia bukan kasih you duit for free saja. Dia ada dia punya tumbal dia. Aku bagi kau duit, aku ambil nyawa anak kau. Ada trade lah. Ada trade dia. Kisah ini popular dekat negeri Merah Putih. Oh. Ada kisah macam gini, diorang pergi ke satu tempat ke laut lah Dia minta untuk jadi kaya. Dia jadi kaya. Memang kaya raya. Tapi Kereta digantikan besar-besar. dengan Tapi benda lain. digantikan dengan nyawa anak dia. Oh. Allah. Okay. Oh ni macam yang aku dengar Illuminati yang diorang nak jadi kaya, popular and all that. Kan? Diorang sembah setan. Sembah and then syaitan. after that, dia nak kena kasih nyawa kalau you know. Sacrifice. Macam tu, sacrifice lah. Something like that. Tapi benda tu pun exist juga. Memang ada pun kan. Ya betul. Benda ni Especially memang dekat ada lah, memang wujud lah. Hollywood. Yes, Masih. yes. Memang ada. Yati pernah nampak tu? Tadi Tak dia pernah. cakap Itu je yang Itu. siluet tu. Lelaki tu tinggi dia tu je. Yang Tapi dekat yang dekat yang itu. Yang kepala je. Yang mana? Ada. Ceritakan sikit. kepala tak ada. je. kepala je. Tak adalah. Kita dekat rumah. Masa tu walah kita bukannya ada. Biasa MSN punya time. Ingat tak? Oh. MSN. Apa lama sih? Apa tu? MSN. Aku MSN. tahu Melayu.com Tak tahu. je. Kan bukan Melayu.com. Yang MSN yang tiba-tiba ada MSN chat. MSN Nudge apa tu? lah. Itulah. Apa tu nama dia? Oh, budak baik Pernah ni. main. Okey lah, tak apa. MSN chat lah betul-betul. Yang Tak intro apa. I dah roll eyes intro 25M macam gitu kan. Bukan. Abang ni pun salah. MSN Messenger kau dah ada email dia nak Tak intro ada. lagi. Dia MSN ni bila kita dia on laptop and then ada nudge lah. Oh, bila orang tu dia tak jawab kita nudge dia. So masa tu lah. Zaman aku pakai letter. Oh, letter Surat cinta semua pakai letter. Sudah letak bedak. Letak bedak kasih dia bawah. Tak, dia tak payah letak bedak. Ada satu letter tu buka je dah bau. Aduh. Tu ada. Oh, ingat. Ingat. When we talk about so- this, Yes. tahu tak korang bahawa permainan sihir untuk memukau pun ada macam gini jenis. Online. Hati nak tanya you all, kalau you all tahu macam you all cakap ada buka, ada macam bau apa semua. Hati pernah buka bau, lepas tu dah kasih Hati rokok. Apa tu maknanya? Tak faham. Lagi sekali. Bila You dapat surat yes, daripada buka- lelaki stalker ni, bau wangi. bau wangi. Ada sebatang rokok. Apa itu? Oh, dia cakap chill lah. Relax Tapi lah. ingat let rokok loose. kretek ke apa? Tak tahu pula, tak bau. Let lu. Kan? Sat sebatang dulu. So kita Nanti pun kita macam berbual. kenapa lelaki ni? Lepas tu ada lagi surat, lepas tu bau, tapi bila kita dalam ministry ni, kita cakap pasal letter surat kan. Hati dapat berkotak-kotak letter hari-hari, tapi yang bukanya bukan Hati dulu. Oh. You ada orang. It's my team. It's my manager. It's my PR yang buka dulu sebelum dia baca, dia dah scan baru dia bagi kat kita. Dia rasa elok untuk bagi baru dia kasih. Satu langkah yang memang bagus lah yang baik. Yes. Ada security Betul Ya. ada Tapi security jaga. Tapi pernah nampak tak macam yang siapa yang bukakan letter tu tiba-tiba macam kena rasuk ke atau tiba-tiba terlain ke? Tak pernah. Tak pernah Tak pernah. Okey lah. Letter Pasal bersih. pasal apa tahu? Surat itu ditujukan, sihir tu kalaupun dia hantar tapi dibuka kepada orang lain, yang kalau yang dia buka tu adalah Hati, Yes. Hati boleh terkena. Baru Yes. works lah. Baru it works. Oh. Tapi untuk orang Pasal lain dia mungkin takut. dia tujukan kepada si penerima surat tu. Kalau macam aku hantar kau, aku yang buka, dia Rusdi yang buka kan. Tak kena. Tak jadi. Dia nak kena nama sama, muka sama ke? Macam mana kalau kembar macam mana? Tak adalah. Ni semua takkanlah dorang bodoh sangat pun. Dia pada scaring lah. Mana tahu. London Tanya je. sangat. Ya. Jadi benda ni nak memang berluasa Ya. di luar sana. Memang. So kalau pada pasal sihir, dia ada satu sihir pemukau dengan asap rokok. Oh, kejap. Oh. Yes. Pernah dengar kan? Yes, pernah. Dengan asap rokok lain. Dia kirakan dia ada isap tu. Dia dah Isap baca-baca. rokok, dia dah Dia bacakan tiup. mantra dia akan tiup dekat dengan kau. Oh. So bila kau awak Rokok apa? Cak apa? Kretek ke tahulah. apa? Tak tahu Smoking corner ranger. itulah. SKL Kalau strawberry. Apa? Aduh. Itulah pasal dah vape kan. Okay, So bila asap tu kena, that's where sihir tu akan menjadi. Sampai lah. Yes, sampai. yes. Itu pun itu Hati aku ada pernah pernah dengar juga. Pernah dengar, Pernah kan? dengar. And then also Hati nak tanya Sahin kak, yang kalau macam kita tiba-tiba bangun, and then bangun daripada tidur, tiba-tiba kita ada blue black. Sini pelesit ke apa, Hati tak tahu. Tapi Hati punya badan memang selalunya akan cepat kena macam tu. Tak langgar apa-apa. Masih kan?
Yes, Ke dulu? Masih. Dulu lagi teruk lah, but sekarang no. Alhamdulillah. Memang tak ada. Memang dulu memang banyak tiba-tiba kat sini, kenapa pula ada biru Tapi bila kita tekan tu tak sakit. Tak sakit. Itu Mak dia yang ada. mak dia ada, tapi kita ada sini, lepas tu kaki ada, kita tak tahu apa itu. Apa kemungkinan dia? Yes. Dia ada untuk, if you ask me, ada dua macam. Satu permainan sihir, sihir pengasih. Okay. Lagi satu adalah gangguan jin asyik. Asyik? Maksudnya? Jin asyik tu jin yang suka kepada manusia dengan secara melampau. Oh, dia suka kita? Walaupun let's say contoh kalau suami dan isteri tu, jin asyik tu dia suka kepada isterinya tu, dia akan tinggal dengan isteri tu. Dia akan mengganggu, berdampingan dengan dia. What? Dia akan ikut saja. Faham. Okay. Mengganggu dalam mimpi, badan blue black tanpa apa tu? Tanpa sebab. Tanpa sebab. Macam-macam dia akan jadikan. Tapi bahayanya jin asyik ni, dia berani mati. Dia berani mati. Jin asyik ni, dia kalau dah sayang, dia berani mati. Kan kalau tukang perawat nak ubatkan dia, memang bukan satu benda yang mudah. Bukan. Sebab diorang berani mati. Betul. Dia nak keluar daripada badan tu susah lah. I mean damping daripada Inilah, dampingan inilah kejahatannya jin asyik ni. Dan lagi satu tu apa? Yang sihir. Sihir. Pengasih. Sihir pengasih. Pengasih tu like what? Like sihir pengasih. Sihir pengasih tu sama juga macam Kai dengan pasangan dia. Ada satu wanita ni nakkan Kai sangat, dia akan hantarkan sihir pengasih. Okay. Dan antara tanda-tanda orang tu kena sihir pengasih adalah sedemikian. Mimpi blue black. Dia punya cara dia sama. Tapi of course dalam diagnosis kita tu ada berbeza sikit. Yang kita tahu yang ini sihir pengasih, yang ini adalah gangguan jin asyik dan sebagainya. Memang dulu Hati banyak kena macam tu. Bangun je kaki tapi tak sakit Tak sakit. Tapi blue black tu apa? Dia macam gigit ke? Gigitan. Gigit Bruises lah. Macam kita terlanggar something kan. Bila kita terlanggar something, kita nampak blue black besoknya tapi sakit kan kalau kita tekan kan. Yang ini bila dia blue black sama tapi tak sakit. Dia istilah apa tahu? Love bite. Lemak. Istilah love tapi bite. Besar. Tapi ni jin punya love bite lah kan. Macam betul tu. Itu istilah love bite. Okay. I see. Sekarang kita belajar. Kadang-kadang wanita diorang ada benda-benda gini. Kadang-kadang most time diorang akan kalau kena kiri, kalau rasa kena kat tangan, benda gigitan tu akan ada dekat daerah situ. Yes. Kalau kena kat paha, yang lain-lain semua akan kena kat bahagian kaki, paha, around there. Ya, Dia betul. tak akan macam satu dekat kaki bawah, satu dekat kepala. Dia satu macam satu part je. Always at one part. Is it because orang-orang dulu nenek-nenek suka pakai minyak angin, jadi macam takut jin gigit, rasa pedas ke tak? Panas. Tak Ada don't know lah. Ni kau lawak ke betul-betul ni? Macam tu. You all tahu tak bahawa jin asyik ni yang kalau dah suka kat you, I ada satu pesakit ni, merawat dia 2 tahun lalu. Okay. Dia sampai beranak. Sampai beranak kan. Dia selalu mimpi bersetubuh. Hari-hari bersetubuh dengan makhluk jin. Tapi dia Every single day. tak nampak muka. Of course lah. Siluet. Kadang-kadang muka handsome. Those kind of thing. Hari-hari. Bila dia bangun mimpi tu dah maaf kata wanitanya tu Faham. every single day. Sampai mengganggu rumah tangga beliau. Sampai bercerai-berai. Okay. Ya. Sampai kan satu hari tu dia mimpi tau. Macam let's say hari ni dia mimpi perut dia gini. Nanti dia next week perut dia makin besar. Sampai satu hari tu dia mimpi yang dia telah beranakkan. Dia mimpi. Dia mimpi dia beranakkan. Tapi in reality bila dia bangun is berdarah. This kind of thing. Dia mimpi beranakkan anak kepada jin tersebut. It doesn't make sense, of course. Benda ni tak akan make sense. It will never make sense. Tapi benda ni terjadi kepada benda ni ada wujud Tapi benda ni wujud. Betul, benda ni wujud. Tapi yang jin asyik ni dia tak kira tahu. Dia pun ada yang terpisong juga. Faham tak? Alamak. Ada yang gay juga ni. Yang pride. Yang warna tu lah. Nak cakap warna ribu. Aku baru tak nak pernah cakap warna dengar. apa.
Tapi itulah ada juga lelaki yang terkena dengan jin asyik ni. Dia bukan khusus untuk wanita sahaja. Pasal asyik. Kejap. Jin asyik ni nama dia lah. Nama jin ni lah. Kategori jin tu nama dia jin asyik. Kategori. Dia ada a few. Kalau kita Google boleh tahu tak pasal jin ni? Cakap lagi? Kalau kita Google, kita boleh tahu tak pasal mengenai jin ni? Kalau through Google mesti ada lah kan, should be ada. Mesti ada. Tapi of course kalau nak lebih lanjut, you cari guru atau cari pakar untuk terangkan you kenapa apa benda ni. Okay. So sambung balik tadi, dia tercakap tadi ada nampak apa leher. Kepala. Apa lagi topik kita? Jauh. Pasal apa? Ya. MSN tu. Bukan kepala. Oh kepala ya. kat rumah. Biasalah tengah chatting. So dulu I memang suka ni because I was in my mom's house, my parents' house in my room. My mother always say, dia cakap apa tau? Tutup tingkap tu. Kalau kau nak tidur, make sure kau tutup tingkap tu. Memang. Kalau maghrib, kau tutup tingkap tu. Dan nak tidur, tutup tingkap. Because I last time I suka buka tingkap. Tak suka tutup. Panas kan? Jadi kita biasalah tak ada dengar cakap mak kita degil. Biasa zaman-zaman degil. Faham kan? Faham. Sekarang ni akak dia dah ini. Dah apa tu kata? Dah apa? Jadi mak dah jadi mak. Dia dah apa semakin, kata semakin matang kan. Masuklah dah nak masuk 40 sen. Dia lain sikit lah ya. Jadi bila masa tu I tengah busy lah. Masa tu zaman MSN. Biasalah tengah chatting dengan kawan apa semua kat overseas. Lepas tu I cakap ya nanti kita tutup. Tak tutup. Masa tu dalam pukul 11 lebih dekat pukul 12. So bila katil I macam ni, I bertiarap, tingkap I sini. Okay. Can you imagine macam ni kan? I tiarap, tingkap I sini, buka. Ya, I tak tutup. Jadi bila I tengah tengah MSN tu, tiba-tiba I nampak ada something flowing outside my window, and I live in mansionette. Floating. I live in mansionette. Okay. So my room is on the second floor. Okay. Tingkap buka. Jadi bila kita dekat sini, kita nampak benda tu peripheral floating view lah. Floating. Tapi kita macam apa tu? Kita pula macam curious. Buka tingkap, tengok. Jenguk. Tak ada apa-apa. Tapi kita nampak benda tu dengan rambut dia, kelibat dia. Jadi kita buka, tak ada apa-apa pun. Okeylah. Mungkin tak ada apa-apa lah. Dah ditutup. Jadi yang nyata ni benda tu ada. Betul. Cuma kita je macam ya ke? Pula tu kita beranikan diri. Kalau takut mestilah dia tunjuk muka dia. Kita macam beranilah. Macam tu kan. Ada tak suara-suara yang pelik-pelik time tu? Tak ada. Cuma nampak je lah. Cuma nampak je. So bila you check dah tak ada lah. Bila check tu dia dah jalan lah tu. Dia dah ni nak kena balik rumah kot. So orang selalu kita selalu jual rumah lah. Orang selalu takut nak beli rumah yang koridor, yang dia punya tingkap dekat koridor. Bukan tingkap koridor. Pasal dia takut macam ada macam gini lah. Macam mana? Bukan. Dia macam rumah koridor lama. unit. On the windows ada kat koridor. Kira you pernah jalan koridor kan, ada window kat tepi kan. Macam gitu lah koridor units. Rumah pasal macam dorang tu susah bilik dia ada tingkap lah. Betul. Buka sliding. Koridor lah, kira orang jalan kat depan tu. So banyak orang takut nak beli rumah macam gini pasal takut ada tengah malam gini, tengah baring macam you cakap tadi, ada benda lalu lah. Tiba-tiba macam kelibat. Koridor. Yes, my house is koridor lah. Tapi mansionette tingkat 2 pun ada. Ada. Tapi rumah I koridor, bukan corner tau. Mana at least okey lah, tak ada tingkap apa semua. Kalau koridor tu, I paling tak suka bila rumah koridor, bila kita kadang-kadang paranoid tau. Bila kita duduk ke dekat living room ke apa, tiba-tiba kita nampak seliwat ada orang jalan bayang-bayang ke apa. Buat kita macam terkejut pasal of the experience yang kita dah pernah alami. Macam tu. So sekarang rumah itu corner lah. Okey lah. Now my house corner. Orang lalu-lalang atas pasal je. Halo. Tu je. Tak ada hantu. You guys dah dengar cerita ni tak mula. Benda ni tak berlaku pada semua orang. Yo pun ada experience bila rumah tu susah nak jual pasal ada benda yang tak sepatutnya berada di situ pun ada juga. Kita ada share jugalah masa kita punya lain-lain episod. Tapi so far alhamdulillah lah, not so bad as ada benda tengah floating lah. Ya. Yours lagi tingkat 2 kan. Because kalau you all tahu Jurong West NTI tu,
yang rumah my mother is opposite NTU. Okay. Itu memang tempat Keras tempat tu keras. Tempat kira tu kan. Orang cakap lah. Orang orang cakap. cakap lah. I heard. Tapi I tak tahu memang. Anyway, benda Tapi sambak. tapi memang betul orang kata tempat tu keras. Tapi mana-mana pun kita pergi Betul, pun. mana-mana pun keras. Betul. Itu statement sama yang je. betul. Cuma kadang-kadang kita tak tahu. Kalau you rasa rumah tempat tu keras, kalau you tinggal kat rumah tu, jangan takut kepada makhluk, takut kepada Allah SWT. Betul. Kita ada istilah Nabi ajar cara masuk rumah macam mana, nak rukyahkan rumah macam mana, Betul. baca-baca apa tu semua. Kalau kita rasa kita takut, kita just switch on kadang-kadang YouTube. Surah Yasin dekat rumah. Ada satu rumah tu. Anak I kalau nangis apa semua macam hati tak sedap ke apa, kita just switch on Surah Yasin YouTube tu main lah. So macam kalau in the future kalau macam rasa macam sama juga gini, jangan segan-segan telefon 98449142. Ya, betul. Pandai dah Selin. Tapi kalau anak jurumah ke apa, nanti kita panggil dulu ya. Panggil ejen-ejen daripada Tolong, property ada Singapura. tak Boleh, apa Selin, yang floating? Kan? Kepada siapa yang boring nak dengar orang nyanyi lagu yang sedap-sedap, bolehlah panggil. Boleh lah. Kita selitkan dulu juga. Betul. InsyaAllah. Macam tu lah, itu yang kita experience dalam industri ni. Bukan saja industri IT. Industri jual beli rumah ke, industri sarahan ke, macam-macam semuanya ada. Ya. Benda tu memang, makhluk tu memang exist. Betul. Tapi cuma kita jangan ikutkan sangat lah. Ya. Pada hati tu kan, ada ni. Tapi kita tak ikutkan sangat. Sebab apa? Makin kita takut, makin dia tahu kita takut, dia akan Ya. tunjukkan. Dengan hati ni seorang yang pemberani lah Betul. Oh, berani. Berani lah sangat. Kamikaze. Tadi kau cakap kamikaze kan? Oh, kamikaze. Tapi sekarang Ya. Eti so far ada experience this kind of benda-benda lagi tak? Alhamdulillah tak ada. Sebab tak ada Sejak Ada, berumah tak ada. tangga ni kan. Memang tak ada. Memang sejak berumah tangga ni, Alhamdulillah tak ada. Kita jaga solat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Benda-benda macam ni kita tahu dia cuma permainan. Ada orang tu dia nak, like it's exist macam hati cakap. Tapi kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala and then we percaya pada Allah. Itu je. Kan kau nak pergi jumpa pak cik bomo coconut pun buat apa? Pasal dia is antara you dengan Allah. Itu je. Ya. Terus That's all. Satu statement yang Powerful. bagus daripada Hati Salini. Terima At the kasih. end of the day, At the end of the day, betul. at the end of the day is between antara you dengan Allah Subhanahu Taala. Betul. So apa-apa pun kita nak kena minta kepada Allah Subhanahu Taala, bukan kepada makhluk manusia ni Ya, semua. betul. Tak ada kuasa, Allah Betul. yang berkuasa. Betul. Betul. Kalau Betul. hati kita macam kadang-kadang tak senang apa semua, solat aja. Betul. Itu je. You know? Jadi ada tak amalan-amalan yang Eti boleh share sebagai yang Eti buat untuk lindungi diri Eti daripada gangguan-gangguan di sekeliling Eti, baik daripada sihir, Alamak sampai tu terjatuh dah, gangguan dah gangguan gangguan mikrofon dah tu. baik daripada Ya. sihir ataupun daripada lain-lain ni semua yang mengganggu antara kalau macam ibu dengan ayah Eti, ajak Eti amalan-amalan Ustaz-ustaz yang you- ustaz. Ada kadang-kadang kita rasa macam, especially bila sekarang kita tengah badan dua ni. Kita tengah pregnant apa semua. Bila kita diorang selalu bagi advice kalau nak keluar jangan keluar bersendirian. So dia kasih macam kata surah untuk hati baca supaya itu pendinding diri kita. Pasal kadang-kadang bila kita berbadan dua ni macam-macam boleh jadi apa semua kan. But then kita ada macam untuk recite lah. Untuk pendinding diri sendiri. Padahal untuk hati bukan itu je. Tapi bila hati seorang apa semua memang ada lah. Orang kata kita baca apa yang boleh kita baca. Ya. Yes. Itu Betul. yang hati Amalkan amalkan lah. Ya. Okay. Itulah. Ada apa Ini lagi? dah datang lebih lagi daripada 1 jam kan kita berbual. Masih ada time lagi? Di 4 minit, 2 minit, 4 minit apa tu? 24 minit. Okay, boleh. Baik, insya-Allah. Lagi ada experience lagi? Kita pula nak tanya abang-abang ni. Kita experience banyak. Tapi kalau you nak dengar, subscribe lah kita punya YouTube, kita punya TikTok. Yes. Banyak. Yes. Abang-abang handsome ni akan ceritakan lah apa pengalaman kita semua Okay, Ya. ni aku masih ada time lagi lagi just touch on sikit pasal ruqyah rumah ni lah. Jadi is akan benefit
para penonton kita. Betul. Boleh. Pendengar, macam let's say kalau you masuk ke rumah baru tu, Yes. kalau you rasa kata orang sampaikan bahawa tempat tu keras lah kononnya, ada makhluk-makhluk ni semua kan, you kena faham bahawa kalau orang-orang lama mereka suka cakap di setiap rumah ni ada penunggu. Okay. Yes. You punya, kita punya mindset ni nak kena tukar sikit, twitch, bahawa kita nak adakan malaikat-malaikat dalam rumah, bukan penunggu-penunggu. Betul. Jadi nak adakan malaikat tu macam mana? Kita ikut sunnah-sunnah Nabi. Bila kita masuk ke rumah, kita masuk ke rumah tu, kita akan beri salam dulu. Kalau ada orang dalam rumah, Assalamualaikum. Minta maaf, kalau tak ada orang dalam rumah, kita Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Kalau ada orang, Assalamualaikum macam biasa. Okay, kalau amalan saya pula, lepas saya beri salam ni, saya akan selawat satu. Saya akan beri salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kanan masuk. Sama juga kalau kita keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau ayatul kursi. Yes. Ni semua antara cara-cara untuk kita jaga diri kita daripada musuh-musuh yang kita tak nampak lah. Okay. Dan juga kalau kita nak apa tu? Kalau kita nak spray rumah, pelan-pelan buat Spray air rumah tu dengan ruqyah. apa? Air ruqyah. Okay. You ambil air spray you tu, you dah macam spray botol, you bacakan surah Al-Fatihah, ayatul kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Okay. selawat Nabi ataupun surah-surah yang lain yang you faham. Okay, bila you dah baca ni 5 surah foundation ni, then you tiup kepada air itu, you spray rumah you daripada pintu jalan lawan jam, anti-clockwise. Okay. You jalan tu, sambil you jalan tu, you bacalah surah ayatul kursi berulang-ulang kali. Dan sampai kalau at any point of time at the corner of your house, you tengah spray-spray, tiba-tiba bulu rumah meremang naik. Hanya hati tak sedap. You stop you punya spray, you baca ayatul kursi tu berulang-ulang kali di tempat itu sahaja. Sampai you punya bulu rumah you turun, hati you rasa sedap, then you continue your spray. Kemungkinan besar di tempat corner tu adalah makhluk-makhluk yang negatif ni tempat tu. Okay. Dan seandainya lepas you dah buat semua, you azankan rumah. Azan rumah ni ada macam-macam kaedah ada macam-macam cara. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya akan cari the perimeter of the house, diri kat tengah-tengah, menghadap kiblat, laungkan azan. Okay. Lepas laungkan azan, bacakan ayat Nabi Sulaiman. Dan lepas tu baru baca doa penutup, doa selamat, dan itu adalah pagar rumah untuk diri you sendiri. Okay. Ini adalah satu ilmu yang kita share lah kepada para pendengar kita, Yang boleh buat sendiri lah. yang boleh buat sendiri. Okay. InsyaAllah. Dan juga pernah dengar bila diorang tengah kata sertu rumah tu kan, diorang letak garam. Apa tu? Garam. Kan kita pernah berbual pasal ni kan. Letak garam ni memang normal lah. Normal. Banyak rumah di luar sana tu gunakan garam normal. Tapi dalam kita gunakan garam ni, tak ada dia punya dalil tak ada dia punya dalil. Dan dia bukan ajaran daripada bukan sunnah lah. Okay. Kalau you, I tak galakkan letak garam. Walaupun ada setengah pihak yang kata boleh, ataupun ni masing-masing lah. Okay. Tapi untuk saya sendiri, I tak letak garam. Pasal kalau let's say you letak garam ni dekat satu corner of your house, naturally kalau garam tu kena matahari, it will melt. Dia akan cair. Naturally. Ataupun you letak tempat satu sudut tu openly dengan bakteria di kawasan tu semua, dia akan cair naturally. So kalau you letak garam ni, biasanya orang, saya tanya kenapa letak garam, orang ni kata kalau letak garam, kalau garam ni cair, ada makhluk kat situ. Jadi ini dah tak betul lah. Apa? Maknanya ada benda kat situ lah, katanya. Katanya lah. Katanya. Dan saya sendiri, saya tak mengambil explanation dia lah. Pasal saya mensyorkan rawatan ruqyah syariah. Dan cara yang letak garam di corner of the houses ni bukan cara ruqyah syariah. Okay. Faham Faham. Faham, cikgu. Sama juga macam letak buah labu. Tahu tak buah labu? Pumpkin. Correct. Pumpkin. Dia yang kali hijau tau biasanya. Hijau. Kan. Dia bukan kalau oren. Belum masak. Tak, saya nama dia buah labu lah. Orang suka letak tempat rumah-rumah dekat bilik satu, store satu, gini satu. Tempat kalau buah tu busuk, maknanya ada benda kat situ. Ataupun kalau buah tu let's say busuk, habis dah hitam-hitam semua, ada orang nak hantar sihir.
Tak Tapi betul lah. kalau saya, kalau buah tu you letak dekat luar, letak dalam Pun store, tetap akan busuk. rotten. It Betul. doesn't make any sense. Ya, Tak betul, logik. betul. Jadi Halloween. Jadi Betul. Tak Betul sempat lah. nak Halloween. so Ah, benda dah ni busuk dah saya buah. tolak lah. Dia tak pakai. Yes. InsyaAllah. 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 Baik Etis kali ni. Ya. Ada kata-kata terakhir tak untuk peminat you kat luar sana? Dengan pendengar-pendengar kita lah. Dengan nasihat Wah. nasihat ke? Okay. Nak promo Ruqyah dan Mantra pun boleh. Ya, Ruqyah dan Mantra. Bolehlah cari Sarhan, abang-abang kita. Ya, nak jual rumah, nak beli rumah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Hetty ucapkan kepada y'all kerana sudi mengundang Hetty hari ini untuk share experience Hetty. Memang ini apa yang Hetty alami semasa dalam industri apa semua. Alhamdulillah, it's getting better, kita just buat hal kita jaga kita. Kita jaga solat kita jaga everything. Family kita apa semua, insyaAllah dipermudahkan everything. Yes, pasal apa, kalau kita iri hati dengan orang pun tak guna juga. Kita bukan dah dapat apa pun kan, at the end of the day kan. Tapi macam Hetty cakap, Hetty belajar daripada kata pengalaman lah. So itu yang Hetty tahu dan Hetty share dengan you all. Untuk pendengar-pendengar dan audience you all, thank you so much for watching their program, their podcast. Thank you. Nanti kita ada lagi lah banyak satu list. Kalau tak ceritakan memang banyak. InsyaAllah next time kita akan Sejam bersama Hetty Salini. InsyaAllah. Lebih daripada sejam. 1 jam tak puas, saya tak boleh. Banyak sangat cerita. Tak puas. Yes. InsyaAllah. Okay, daripada pihak kami sendiri Hetty Salini, Ruqyah dan Mantra dan juga Property Singapura, kita ucapkan ribuan terima kasih Hetty for Terima kasih. menyahut kita punya panggilan vendor ni. I think last minute lah Last minute. Sebelum Hetty Kita get macam busy dengan Ya. Ya. Tapi okeylah, cakap okeylah, can my schedule is okay. itulah. So okeylah, nasib baik Bukan kita senang dapat nak berjumpa hari ni. Bukan senang nak dapat pelakon-pelakon legenda legend ni semua kan. Legend cakap pelan-pelan Legend. sikit Pelan-pelan, Terasa pula tua aku. Baiklah, pada pendengar, penonton YouTube dan Spotify, tolonglah subscribe ke channel kami Spotify dan YouTube Ruqyah dan Mantra. Kalau anda suka channel kami, cerita-cerita kami, kalau nak kita bawakan lagi artis-artis undangan ataupun bomoh-bomoh ataupun siapa sahaja yang nak bertemu ramah di studio kami yang kecil ini, tekanlah like dan subscribe YouTube dan Spotify. Betul. Baik, itu saja daripada kami bertiga. Terima kasih banyak-banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.